Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Dah 6 suku. Kita datang sini dah lama. Around dalam 1 jam kot dah sampai. Kan? Tapi kita just check-check sikit-sikit mana-mana, tengok dalam general view. Sekarang ni baru kita nak betul-betul check. Jadi kita buat video. Rumah ni customer baru beli. Harga rumah ni 2 juta. Harga rumah ni 2 juta. Bertempat di Selangor. Spesifik area kita rahsiakan. Dan wiring dia cantik. Wiring dia memang cantik, lawa, kemas. Tapi ada beberapa part yang tak follow spec, yang beberapa part tak follow dia punya drawing, single diagram drawing tak follow. Dan ada beberapa part yang developer kena repair balik lah. Farid, ambil nombor meter. Clear? Okay. Nombor meter. Okay. Cantik. Kunci, nombor kunci dekat sikit, ambil nombor kunci. Okey, jadi orang TMB je boleh tengok lah meter tu. Orang TMB tahulah alamat tu dekat mana. Kita dah check beberapa tempat, beberapa benda kita dah check. Dan kini kita bawa buat video. Dekat sini kalau kita tengok ada 2 chamber earding. Ada 2 chamber earding dan chamber earding ni bersebelahan. Saya tak pasti sama ada chamber ni link ke tak link. Link ke tak link. Jadi saya akan check mana wire dia. Kalau dia link, dekat Farid. Kalau chamber earding ni dia link, dia mesti ada satu wire lagi. Contohnya ini dari dalam. Ini dari dalam. Kalau dia link, wire dari sini dari dalam, dari DB, ada satu lagi kabel, dia akan link ke sini. Macam tu. Tapi saya tengok kat sini ada wire. Nampak? Dekat sini ada wire. Ada wire. Tapi dekat sini ada single wire je. Patut ada double wire dekat sini. Kalau contohlah, saya tak tahu kabel mana dari DB. Nanti kita check kejap lagi. Nampak? Dekat sini ada kabel. Dekat sini pun ada kabel. Kalau chamber ni link, 2 ni link, salah satu chamber mesti ada 2 kabel. Mesti ada 2 kabel. Maksud kabel jumper atau kabel looping. Tapi saya tak nampak kabel looping dekat sini. Nanti kita pastikan. Okey, mari kita tengok dekat sini. Ashraf, tolong buka torchlight lampu tu. Gelap. Okey, ni lightning arrestor. Lightning arrestor. Clear? Okey, lightning arrestor ni reading dia mesti 10 ohm below. Mesti 10 ohm below. Ambil buku ST dekat book dalam kereta. Ambil rumah tu. Hujung tu nampak lightning arrestor. Zoom. Clear tak? Okey, tu lightning arrestor Samalah macam kat rumah ni juga. Okey, sekarang ni kita nak tahu dulu kabel earding tu yang mana. Sekarang ini kabel. Kabel ni kita buat kabel jumper. Tarik kat sini. Kita touchkan pada earth bus bar. Okey, ni earth bus bar. Ini kabel kat luar. Kabel yang keluar. Kita jamkan. Nanti kita nak trace kabel ni pergi chamber mana. Chamber A ke chamber B. 1. Nombor 2 dekat sini. Ini single diagram. Boleh tak kita koyak? Tak apalah, tak payah koyak lah. Tak payah koyak lah Okey, single diagram. Kalau kita tengok dekat sini, earding dia, fokus Farid, less than 1 ohm. Clear? Nombor 3. Less than 1 ohm. Maksudnya mesti 1 ohm dan ke bawah. Cara untuk check earding, kita kena disconnect dia punya kabel. Kita kena check road sahaja. Sekarang ni yang pertama, saya kena cari dulu mana kabel dari DB. Mula-mula saya masuk tadi, saya tengok memang kemas, cantik dia buat. Brand breaker, brand Schneider, soket guna Hager, memang terbaik. Tapi bila kita dah masuk ke dalam lagi, ada beberapa kesilapan yang kena dibetulkan balik. Okey, Ashraf, sini. Ambil tu. Kita buka Ashraf dah offkan DB dah? Belum. Okey, baik sini. Offkan DB dulu. Offkan main switch. Main switch offkan. Laju. Okey, jadi kita buka dulu. Dah berkarat tu. Berkarat.
Tak cantik lah dah berkarat. Patutnya lepas ni developer punya wireman lepas dah buat tu, balutlah pakai selotip ke kan, supaya air masuk tu minima. Dah off dah. Karat bila karat ni payah nak buat kerja. Okey. Cabut. Bak dah cabut. Clear Ashraf, Farid? Dah cabut Okey, jadi kita test. Mana kata potong laju. Saya test guna meter saya, tu meter ding. Nampak Farid? Kalau developer tak yakin dengan meter saya, anda boleh bawa specialist anda check resistance earding guna meter anda sendiri. Okey, kita potong dulu. Kenapa kena potong? Sebab kabel ni dah kotor. Jadi saya potong ni sebab saya nak dapatkan dia punya copper. Potong sikit je lah. Potong sikit je. Kita kasih apa? Asah sikit lah macam tu. Nampak? Satu cukup lah. Nampak tu Farid? Alright. Kita setting dekat continuity atau simbol wifi tu. Simbol wifi di continuity. Test probe dengan probe. Reading mesti kosong. Okey, kosong kan? Bila kosong maksud kabel tu bersambung. Ini kabel dari dalam tadi, kabel jumper dari dalam. Perhatikan betul, Farid zoom. Perhatikan betul. Okey, saya touch kat sini. Nampak? Touch, tekan. Yang ini kabel yang saya gosok tadi. Tekan. Tengok Farid. Meter kosong. Saya lepas OL. Saya touch kosong. Okey, bermaksud kabel ni dari DB. Sekarang kita test yang kabel ni pula. Ada beberapa kesilapan lagi. Tuan-tuan yang tengok ni boleh belajar lah Kalau yang beli rumah baru tu boleh tengok dan belajar sendiri macam mana kita buat inspection. Kalau nak jimat, checklah sendiri. Tapi kalau rasa tak yakin nak check sendiri, boleh contact kita. Okey, kita dah cabut. Kita nak tengok ini dari dalam ke bukan. Sebab saya tengok dekat dalam tadi ada satu lay je kabel 25 mm. Selai je. Okey, saya gosok dia. Nampak tu Farid? Okey, clear. Gosok Biar dia kilat. Okey, dah kilat. Test balik. Probe dengan probe. Kosong. Nampak kosong. Alright, ini kabel jumper. Tengok tangan abang. Clear? Tekan. Ni kosong juga. Macam mana boleh ada dua kabel dari dalam? Okey, dekat sini developer kena terangkan. Developer kena tuan, mesti tuan. Saya tunjuk tuan. Saya tak ambil gambar tuan. Sini. Jadi ni developer kena explain kepada tuan lah. Okey. Dekat sini chamber ni salah satu kabel saja mesti dari dalam, Abang Farid. Mesti dari DB dalam. DB dalam tu saya tengok ada satu aja kabel ni 25. Maksudnya salah satulah. Kalau yang saya check ni dua-dua ni dari dalam. Kalau dua-dua ni link di dalam, dia mesti ada satu kabel jumper. Kabel jumper atau kabel loop. Dekat ada satu kabel lagi kat sini, dia pergi ke sini. Jadi dekat sini mesti ada dua kabel, sini satu kabel. Macam tu. Ataupun dekat sini ada dua kabel, sini satu kabel. Okey. Tapi yang saya check sekarang ni, ini dari DB dalam. DB dalam. Okey. Kalau dia bersambung, dia akan kosong. Okey, dia kosong. Maksud dia sambung. Alright. Ashraf, tengok kat dalam tu double check. Kabel kabel ground 25 mm ada berapa lay? Okey. Ni saya tekan. Saya touch dekat sini. Kabel chamber pertama. Kalau tuan tengok, nampak? Dia kosong. Bermaksud ini kabel dari dalam. Ada berapa lay? Satu pergi atas, satu pergi luar. Atas tak ada masalah. Atas tak ada masalah. Kita nak yang keluar je.
Yang dari atas tu dia ambil dari DB. Dari DB pergi ke sub DB. Tu tak ada masalah. Tak logik orang buat sub DB ada taik 1, main DB taik 1, tak logik. Tak logik. Okey. Sekarang saya ambil sini. Saya touch kat sini. Ada juga. Tuan nampak? Kosong. Jadi macam mana dua chamber yang tidak bersambung, tak ada kabel jumper, boleh ada satu line yang sama kabel dia? Tak apa, kita tak boleh nak judge cepat sangat, tak boleh nak tuduh dia menipu ke, dia buat tak betul, tak boleh tuduh. Kita kena cari bukti dulu. Alright. Sekarang saya akan linkkan dua ni. Satu dekat sini, satu dekat sini. Right. Okey. Kosong. Maksud dua kabel ni link. Jadi saya akan buka kabel dekat dalam. Okey, ni kita offkan semua. Dah off dah off Off kan? Bagi suruh bagi ni. Bagi suruh driver. Okey, sekarang ni ini SPD. Ni. Bawah Farid. Ni, nampak? Ni SPD ni. Ni, nampak bawah tu? Dari SPD masuk ke sini tu kilatnya. Okey, dia tak ada kaitan. Ini mungkin dari luar, nampak ke belakang tu? Dari luar kan? Okey, saya buka dulu. Saya buka. Jadi kepada developer punya wireman jangan marahlah. Saya dibayar untuk bantu customer. Saya ada amanah yang saya pikul ya. Okey, ni ke atas, nampak ke atas? Nampak ke atas kan? Betul? Ke atas. Saya buka juga. Okey, saya buka juga ke atas. Okey, dah buka semua. Kabel ni, kabel jumper yang tadi tu, hitam. Alright, sekarang ni yang hitam ni saya loopkan dekat sini. Okey, saya loopkan. Farid, clear? Ketat. Nampak loopkan. Alright. Jadi dia dah tak ada kaitan dengan earth bus bar. Dah tak ada kaitan dengan earth bus 0.1. Okey. Clear Okey, jom kita test sekali lagi. Syaraf. Depan Syaraf. Okey, meh. Jadi dah tak ada kaitan lah kabel tu dengan earth bus bar. Saya dah cabut. Atas saya cabut, yang dari dalam keluar dah cabut. Kita test sekali lagi. Buka continuity atau wifi. Touchkan, kosong. Clear Farid? Alright. Ini kabel yang kita dah ubah tadi. Saya touchkan, clear. Tekan. Dan saya touch kat sini. Kosong. Okey, kosong. Bila dia bawah satu je, satu ke bawah masuk dia ada link. Okey, ini kabel yang dari dalam keluar sini. Okey, sekarang yang ni pula. Yang ni saya touch. Farid. Alright. Zoom 3. Clear. Kosong juga. Macam mana kabel tu boleh link dua ni, keluar dari keluar satu ending dua? Tak logik kan? Kalau dia ada link dekat sini, dia minta satu kabel jumper dari sini ke sini. Okay, ni tak ada. Jadi dekat sini ada something yang meragukan. Dan kalau kita tengok balik drawing tadi tu, dia punya IR bagi tahu, yang buat single drawing tu bagi tahu reading untuk earthing masih less than 1 ohm. 1 ohm dan ke bawah. Nak ikutkan untuk rumah ni less than 10 ohm. Kurang 10 ohm pun boleh. Itu peraturan, selemah-lemah peraturan. Peraturan maksima. Tapi kalau 1 ohm ke bawah lebih baiklah, tapi susah nak dapat. Bila drawing dah tulis, single drawing dah tulis 1 ohm ke bawah, kita kena ikutlah. Okey. Jadi saya bagi tahu balik dekat developer, kalau rasa tak puas hati dengan cara saya check,
Panggil specialist anda datang, bawa meter sendiri. Jadi bila kita nak test, kita kena test road sahaja. Gosok dia sikit. Nampak dia kilat tepi ni. Sini. Bangun. Okey, nampak tu? Kilat kan? Okey, sekarang saya tap kan. Nampak? Alright, di sini. Kuning. Okey, kuning dekat sini. Clear. Kuning. Merah dekat sini. Clear, Farid? Nampak sini? Okey, nampak. Alright. Berapa minit video? 4 minit. Tuan. Meter ni meter baru tuan Kalau tuan tengok habuk pun tak ada. Berkilat. Ni meter baru, bos punya. Jarang-jarang pakai. Alright. Earth voltage kosong, maksud selamat. Dalam tanah tak ada voltage. Kali 2000. Alright, lebih fail. 200 34 35 lah. Kali 20 tak boleh sebab over 20 ohm. Jadi saya try juga. Tak boleh baca. Jadi reading dia adalah kali 200 35 ohm. Okey, fail. Sebab dekat drawing dia minta less than 1 ohm. Tuan ambil gambar tuan sebelum saya nak tukar. Tuan ambil gambar dulu. Kita off kan. Off. Tukar chamber. Alright, yang ini. Jadi sini ada keraguan lah. Ada keraguan sebab tak ada kabel jumper tapi dua-dua kabel besar ni ada link. Ada keraguan Jadi tuan kena minta developer bagi penjelasan lah. Kalau dia tak dapat bagi penjelasan, dia tak dapat bukti yang dia tak bersalah, maksudnya dia bersalah lah. Kena repair lah. Tapi kalau dia dapat bukti kan, okey lah, selesai. Tapi ni tak selesai juga ni sebab reading dia tinggi. Okey, sekali lagi dekat Farid. Saya gosok-gosok sikit. Nampak kilat Lawa, kilat nampak tu? Kilat. Okey. Saya tap kat sini pula. Okey, sini tengok lagi. Chamber nombor 2. Sama juga. Di 200 13 20 12. Maksudnya tak fail lah sebab reading yang dekat single drawing minta less than 1 ohm. Dekat sini dapat 12.8. Saya tak boleh nak linkkan dia sebab ikutkan yang saya belajar, kalau nak link dia ada jarak. Dia ada faktor galangan. Yang saya belajar dia ada faktor galangan. Dia ada jarak dia. Dia tak boleh dekat-dekat macam ni untuk linkkan dua ni. Ni saya tak pasti kenapa wireman developer buat macam ni, saya tak pasti. Tuan kena minta penjelasan dia orang lah. Sebab kalau nak link, dia mesti ada jarak tertentu. Dia tak boleh rapat macam ni. Tu yang saya belajar lah. Okey, kita check lining resistor pula. Farid. Sini Farid. Nombor rumah jangan ambil. Yellow. Nampak? Touching. Yellow touch. Touch kan? Jadi kita masukkan yellow dekat sini, red dekat sini. Okey, masuk. Sini ambil adjustable. Ini line arrestor. Sepatutnya saya kena buka dia punya copper tu. Ni copper strip ni. Copper strip atau copper plate biasa orang panggil. Saya kena buka, tapi saya tak payah buka. Kalau tak buka pun over 10. Kalau saya tak dismantle, copper strip ni pun dah over 10 ohm, tak payah buka lah ya. Okey, touch. Lever it. Okey, meh. Sini. Pusing. Okey, voltage kosong, bagus. 200
Kosong. 1. Okey, 1. Jadi kita kena buka. Okey, kita buka. Ni Farid. Bila rendah kita kena buka. Kalau tinggi tak payah buka. Zoom Farid, fokus sebab ni nak buat report dekat developer. Okey, kita asingkan dia. Nampak tu, kita asingkan, pisahkan dulu. Pisahkan. Okey, nampak tu saya pisahkan. Apa dia ada gap tu. Okey, nampak ada gap, lubang. Dia tak touching kan? Dia tak touching kan? Tak jadi sikit bang. Macam tu. Okey, nampak tak touching. Okey, mana kabel? Kita test balik. Harap-harap berjaya lah ni. Harap-harap dapat below 10 lah. Kita pun tak nak komplain sebenarnya. Kita nak semua selesai. Semuanya bagus. Betul tak tuan kan? Semua bagus. Kita macam tu sebenarnya. Tak nak ada masalah. Tapi kalau ada masalah kena repair lah. Sebab rumah ni 2 juta tau. Bukan 200,000. Kosong. Okey. Over 200 22 ohm. Kalau saya select pada 20 tak boleh sebab dah over 20. Tak boleh. Jadi kita guna 200. Tuan boleh ambil gambar tuan. Lightning arrestor 22 ohm. Tak lulus. Okay. Alright, meh. Ini buku Suruhanjaya Tenaga. Garis panduan pendawaian elektrik perpasangan domestik. Domestik ni rumah lah. Garis panduan, maksudnya dalam hidup kita mesti kena ada panduan. Kalau panduan hidup Al-Quran, panduan elektrik ini garis panduan pendawaian elektrik Suruhanjaya Tenaga dekat Malaysia diguna pakai di Malaysia sahaja. Negara lain tak payah pakai. Negara lain pakai panduan negara masing-masing. Kalau tengok dekat sini, cetakan ketiga 2016. Clear? Kita buka page 42. 42 penamatan di bumi. Seperti gambar rajah di bawah. Okey, ni cara cek dia. Nampak tu? Cara cek dia. Tak ada kabel. Tu kabel hijau tu letak kat road. Ini skala. Skala kuning, merah. Ni skala. Tak ada kabel pun dekat road tu. Rin 10.8 rintangan elektrod bumi. Sekejap ada call. Sayang abang tengah buat kerja. Nanti abang call balik. Isteri telefon tuan. Okey. 10.8 rintangan elektrod bumi. Clear Farid? Okay. Nilai rintangan elektrod bumi bagi sistem perlindungan kilat adalah 10 ohm. Dah clear nampak tu? Nilai rintangan elektrod bumi bagi sistem perlindungan kilat adalah 10 ohm. Tu, atas bumbung tu. Perlindungan kilat. Clear? Alright. Lepas tu, nilai rintangan elektrod bumi bagi perpasangan yang dilindungi oleh peranti arus baki atau RCB hendaklah sama atau kurang dari 10 ohm. Ni ikut buku bawah 10, less than 10 ohm. Tapi dekat drawing less than 1 ohm. Jadi kita kena ikut drawing lah. Fail. Earding fail. Lightning arrestor pun fail. Jadi kalau developer tak yakin dengan check kita, dengan kita punya inspection, tak yakin dengan device kita, developer punya wireman boleh bawa specialist dia orang, check pakai alat dia orang dan tuan mesti tengok lah. Dan cara dia mesti sama macam saya punya. Cara dia check mesti sama macam cara saya check. Okey, kita masuk ke dalam pula. Jadi tuan, ni saya dah buka, saya tak pasang balik sebab nanti developer kena repair juga ni. Kan? Jadi, yang ni saya letak je macam ni, nanti tuan offkan power. Offkan power, jangan on power. Nanti yang ni dia kena sambung ni. Kalau boleh masa dia buat kerja tuan kena ada sekali tengok. Root ni dia akan tanam sampai ke belakang. Dia akan loop sampai dapat below 10 ohm.
Below 10 ohm. Masalah dekat sini. Sebab sini dah simen, dah konkrit. Yang sini. Yang sini dia kena tanam lagi. Kalau boleh masuk, masuk lagi. Tapi kalau dah tak boleh masuk, dia kena alih chamber tu ke tempat lain. Mungkin dia kena pecah lah konkrit ni. Tuan kena tengok. Tapi kalau dia tak pecah konkrit, tuan kena kalau boleh tuan adalah sekali. Sebab kita nak elakkan shortcut. Ada tu dia tak garam, dia tabur garam. Cantik. Lepas 3 bulan hujan panas, lepas 3 bulan, lepas 6 bulan garam tu dah habis dekat dalam kandungan tanah tu, resistor dia akan naik balik. Ada tu dia letak serbuk besi. Ada tu dia tapkan pada BRC atau rebar. Macam-macam cara lah. Kalau boleh tuan kena ada sekali tengok. Kata dia kalau tuan nak buat panggil saya kata. Saya nak tengok. Macam tu lah. Jadi kita akan cek dalam pula. Farid masuk. Tuan. Apa dia tuan saya tunjuk. Nanti ni masukkan balik Masukkan balik. Okey, kalau kita tengok dekat sini drawing first drawing beritahu ini ke atas ke sub dB. Sub dB MCB dia 40M nombor 3. Okey. Terus ke atas. Nombor 1. Terus ke atas. Alright. Ke sub dB. 40M. Untuk ni 60M. Untuk litar cahaya dan litar kuasa dia punya MCB 60M. Nombor 3 biar clear. Nampak? Okey. Blue. Okey dah. 60M. Alright. 40M naik ke atas sebagai sub dB. Yang ni jauh-jauh. Ke atas 40M Okay, tapi kalau tengok dekat sini dia terbalik. Yang ini 40M ni pergi ke sini. Ni saya dah check tadi dah. Saya tak dapat nak check banyak-banyak lah. Tak dapat nak check sekali lagi lah. Kalau nak bukti, developer punya orang kena datang check sendirilah. Sebab saya dah check. Ni saya tunjukkan je. Nanti minta developer punya orang datang check balik. Okey, terbalik. Ni 40M. Sepatutnya ke atas, tapi dia cover untuk dua ni. Yang ini 63M. Patut yang 63M ni clear. Okey, patut 63A ni dia cover untuk dua ni. Untuk dua ni. Satu. Patut dia cover untuk dua ni. Tapi sekarang dia cover nak pergi dia naik ni. Dia naik ke atas pula. Dia terbalik. Tuan terbalik Alright, lepas tu kat sini. Dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, ni kabel lampu. Litar kuasa dah line nampak tu. Sampai sini line dia. Clear Farid? Ni, sini kabel lampu. Tuan tengok dekat sini, tak ada kabel putih pun. Semua merah, kuning, biru. Ini neutral kabel lampu. Ada kabel putih. Jadi, saya tengok ni check R1 lah. Ni R1. Tak tahu dia sambung ke apa ke. Jadi tuan kena make sure, kena minta penjelasan lah. Kenapa ni merah? Sepatutnya kalau sini putih, sini mesti putih. Atau kalau sini merah, sini mesti hitam. Okay, ni putih. Dan tak ada numbering. Patut kena ada numbering lah dekat sini. R1. Satu. Patut dekat sini. Kalau kita lihat, light R1, LR1, kabel dia 2.5mm. Boleh Farid? Ni, LR1, light R1. 1 kali 2.5. Clear? Tapi yang sini saya tengok R1 ni 1.5 ni. 1.5. Bukan 2.5. Nanti tuan kena minta penjelasan dia orang lah. Tapi dia punya numbering semua ada kecuali R1 tak ada. Kalau tuan kat sini tak ada R1. Jadi saya beranggapan ini R1 punya dan kabelnya 2.5 ni saya nampak ni. Jadi ada tak betul. Dia orang tanya kenapa ni ada R1. Yang R1 ada 2 bang, kenapa bang? Okey, mana R1 2? Okey, ni untuk aircon sini. Ni. R1, satu lagi R1 dekat sini. Nampak tu? R1 20M, kabel 4mm untuk AC point aircon. Tu. Nampak? Alright, aircon. Jadi, lagi satu dekat sini, atas bawah sama tuan. Nanti saya tak dapat go to satu-satu. Saya tunjuk 1-2 tempat, nanti developer kena
Check balik lah. Okey. Dekat sini kalau tuan tengok, atas pun sama Dia bagi tahu dekat sini R1, Y1, B1, liter cahaya. Ni kabel dia 2 times 4mm square. 1 nose aircon, 1 nose aircon, 1 nose aircon. Semua guna kabel 4mm. Okey, dekat sini betul. Dekat sini betul dia guna 4mm. Ni 4mm betul ke Ni Y1 4mm, ni 4mm. Betul dia guna. Tapi dekat side tak ada. Dekat side kalau tuan tengok dekat sini, ni Farid, contoh satu. Contoh satu. Incoming betul. Incoming 4mm. Okey, yang ni incoming. Ini outgoing. Outgoing ni dia tak betul. Dia guna 2.5. Ni Farid. Nampak? Dia guna sini, dia berjari ni. Mega cable clear. Okey. One core times 2.5 square mm. Mana? Nampak ni berjari bang? Ya ni. Ni berjari bang, kuning. Okey dah. Clear? 2.5. Ni pun 2.5. Berjaya bang. Tak percaya. Okey. 2.5. Ini pun sama, Mega 2.5. Mega tak nampak. Okey, adjust sikit kamera. Tak boleh. Tak nampak. Okey, tak apa. Tak apalah, dah kuat dah bukti tu. Tak boleh. Hitam. Ni. Nampak? Okey, jadi semua aircon macam tu. Sebab yang saya tahu biasanya wiring dia punya indoor wireman lain buat. Yang ini indoor ke outdoor orang lain buat. Jadi bila dekat drawing dah bagi tahu 4mm, bermaksud indoor ke outdoor pun tetap kena 4mm juga. Mana boleh dah bagi tahu 4mm sampai sini je 4mm. Dari indoor ke kompresor 2.5 tak boleh lah. Sebab dalam drawing, dalam single drawing dia kata 4. Dalam single drawing dia tak bagi tahu pun indoor 4mm. Dalam single drawing dia tak bagi tahu pun indoor ni 4mm. Indoor ke kompresor atau ke outdoor 2.5 dia tak bagi tahu. Dalam drawing dia bagi tahu 4mm saja. Jadi bila 4mm semua kena 4mm. Sebab kabel ni pun bawa load juga. Dia pun bawa load juga dari kompresor. Semua aircon tuan saya cek semuanya guna 2.5mm indoor ke outdoor. Jadi ni kena tukarlah. Ni bagi saya fail lah. Sebab dalam drawing dah jelas menunjukkan 4mm. Dekat side dia pasang 2.5. Tak guna pasang kemas tapi tak follow spec, tak ikut arahan drawing. Jadi biarlah pasang tu janji sedap mata pandang tapi ikut arahan dah cukup bagus dah. Dari kemas tak follow drawing buat apa? Alright, kemas dia pasang tapi tak follow drawing. Ni pun sama aircon. Semualah saya cek daripada atas ke bawah. Okey, nanti bila tuan pergi jumpa developer, kemungkinan besar wireman developer akan bagi tahu, oh aircon ni load dia rendah je. Kita pakai aircon 5 star inverter. Aircon inverter sekarang ni load dia tak tinggi, rendah. Dia akan bagi macam-macam alasan biasanya. Tuan jawab satu je. Macam mana drawing, macam tu dekat site. Maksudnya saya nak 100% follow drawing. Kalau drawing kata 4mm, dekat site pun mesti 4mm. Apa-apa alasan saya tak nak terima. Sebab apa guna drawing kalau tak ikut? Tu jawapan dia. Apa guna ada drawing kalau tak ikut? Earding pun sama. Jadi semua sebab bila dia bagi drawing kena ikutlah. Apa guna bagi drawing kalau tak follow? Betul Alright. Begitu kalau tuan tengok dekat sini. Ini blue face. Tak blue Ini red. Nampak? Dia ambil red. Dia turun dekat sini red. Jauh. Atas ambil blue balik R3. Patut kalau blue face ini mesti kabel biru lah. Ini rumah baru. Rumah baru kena semua cantik lah TikTok. Kan? Kau tahu tengok sini. Ini blue face. Dia ambil red. Tak cantik lah. Ni sambung biru balik. Yellow pun sama. Okay, ni yellow face. Atas dia ambil red 2. Red 2. Masuk bawah ni red 2. Atas yellow balik. Jadi tak follow spec lah. Macam ni red okey lah. Kan? Dia memang red face. Ambil red tak ada masalah lah. Lepas tu kabel ni kena letak marking. Numbering tak ada numbering. Ini pun letak numbering lah kalau bagus letak numbering. Yang ni hijau, kalau boleh letak numbering lah, marking, letak marking warna hijau, selotip hijau ke, bagi tanda dia tu ini kabel bumi, dan letak numbering juga. Macam tu lah. Ni pun samalah. Selotip hitam letak numbering. Ini 2.5 betul, yang ni 1.5 ni. Patut dia putih jugalah. Kenapa dia merah pula? Ni tuan kena minta penjelasan dia orang lah. Lepas tu ini hitam sama atas ni.
Data kuasa, ini letak numbering lah. Sertip hitam, tandakan dia kabel neutral, letak numbering. Jadi setakat ni yang saya tengok itu je lah tuan. Ini lebih kepada nampak kemas tapi dia cincai. Nampak kemas tapi dia cincai. Macam itulah. Alright. Okay, ni saya masukkan balik. Ni saya masukkan balik tuan Yang luar tu tak adalah. Luar tu dia kena repair juga. Jadi saya tak pasang lah. Nanti tuan offkan breaker, jangan on. Nanti biar diorang buat defect dulu lah. Ni saya masukkan balik. Yang saya buka saya masukkan balik. Pendeknya kabel dia buat. Okey dah. Okey dah kuat. Kita dah tutup. Malam juga selesai. Maghrib dah. Okey. Nampak Farid? Dah tutup balik Okay. Clear? Alright. Mari sini. Okey, dah tutup balik, clear? Tak nampak. Nampak? Okay. Ini. Nampak tu? Tak nampak. Okay. Alright. Okey. Nanti report ni akan masuk dekat channel kita, media sosial kita. Customer akan ambil link. Customer akan bagi minit-minit yang perlu kepada developer. Nanti link ni developer akan dapat dengan minit-minit yang mana yang perlu ditengok lah. Alright, terbaik.